kita letak lebih lah, bila letak lebih dia boleh cepat baik. No, no such thing. Okay. Assalamualaikum, saya Raihan Hamzah. Selamat datang ke Ashura Talk. Bersama saya hari ini Puan Rita. Puan Rita Omar yang merupakan certified aromatherapist. Okay, selamat datang Puan Rita. Terima kasih Pak Rahan. Okay, hari ini topik yang kita nak bawakan lebih kepada apa itu essential oil lah, yang lebih general. Tetapi tajuknya je general Puan Rita. Soalan kita tidak general. Okay, saya ada banyak soalan-soalan yang bermain di fikiran ni. Banyak nak tahu tentang essential oil ni. Okay, mungkin sebelum tu kita boleh Puan Rita kenalkan diri dulu. Sejak bila berkecimpung dalam dunia aromaterapi, mungkin boleh perkenalkan diri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nama glamour, orang panggil Bonderita lah. Bonderita. Okay. Tapi saya biasa panggilkan diri saya sebagai Rita Umar. Okay. Saya adalah certified aromatherapist daripada IFA UK, di mana saya dapat this certification about 14 years ago. 14 years ago. Okay. Masa tu kalau nak jadikan cerita, okay, bagaimana saya boleh terjebak dalam dunia aromaterapi ni, it started when you bekerja, okay, dalam of course, dalam orang kata dunia konglomerat lah. Okay. Okay, which is the turning point tu bila my company yang saya bekerja tu, sebab saya HR practitioner. When you dealing with human, lebih susah daripada you nak buat kerja-kerja human resource ni. Okay. Tapi the turning point when the company yang saya bekerja tu di bought over, okay, oleh company overseas. Then bila you pergi kerja pagi tak nampak matahari, okay, balik pun tak nampak matahari, and you jadi stress, okay. Kalau ikutkan macam my friend, my colleague semualah, dulu when I met them, okay, sekarang lah, dia kata, Kak Rita, you are totally 360 degree change. Masya Allah, macam mana tu? Okay. Masa Kak Rita dekat HR dulu, kita orang takut nak tegur Kak Rita dengan muka bengisnya. Okay. Lepas tu, of course lah, sebab you when dealing with people kan, you tak boleh lah macam ni. Tapi dengan banyak kerja lagi, demand from the management, all those. And then it changed me lah. I would say that sejak saya berkecimpung dalam dunia aromaterapi ni, it changed me a lot. Okay, in terms of my appearance, okay, physically, mentally, okay, and of course dalam kerohanian and emotionally, of course. So when they met me, okay, dia kata, Kak Rita, kalau ikutkan dulu Kak Rita, kita orang nak tegur memang takut, kata. Nak tegur memang takut. And in fact sekarang ni dia kata nampak you more pleasant. In fact you punya appearance pun you are totally changed. Okay. So it started bila I resign, okay. Then I take up this diploma in aromatherapy ni lah, which is masa on the first day my class, masa register tu, in fact kita punya principal tu, she did mention, dia kata, Rita, actually aromatherapy ni bukan yang I can imagine, maybe you thought aromatherapy ni nak buka spa macam tu. In fact saya sendiri pun masa saya register tu, I told my family, I kata, okay, lepas ni mama akan buka spa. Okay. Which is totally different. Totally different. Okay. On the first day saya join the class, I kata, wow, this is something different. Something different, which is pada saya masa tu lah, kalau kita nak look at that years, okay,
orang Melayu kita, okay, diorang belum ada yang betul-betul gunakan minyak pati ni untuk, not to say merawat, okay, tapi dia gunakan minyak pati ni in terms of untuk bantu diorang dalam segi diorang punya emosi, all those, secara meluas, okay. So pada saya this is really something different, which is you boleh gunakan kaedah alternatif, okay, untuk membantu dalam semua isu berkaitan dengan kesihatan. Okay, pada saya kalau kita kena like macam orang Melayu kita lah, bila kita sebut aromaterapi, okay, dia orang akan ingat mesti bau wangi-wangi, okay, mesti pergi spa, aromaterapi ni ada kat spa je, okay, which is benda tu is beyond as what we can imagine lah sebenarnya. Dan sebenarnya Kak Rita, mungkin juga yang ada kat spa tu mungkin bukan aromaterapi. Bukan hanya wangi-wangi, is it? Ya, betul. Okay. So bila throughout the class, okay, pada saya is like macam you are a doctor, okay, it's just that you using essential oil ni, minyak-minyak pati ni as a remedy. Remedy dia macam homopati kan. So dia membantu, okay, tapi of course dia tak boleh nak orang kata apa, merawat. Okay, dia cuma boleh membantu. So dia dalam courses ni, okay, yang I've attended tu, ada beberapa modul which is antara modul tu you sendiri as aromatherapist pun, okay, you kena tahu anatomi manusia. Okay, which is as a doctor juga, okay, which is you kena tahu, okay, the limbic system, okay, the throughout the ni lah, sistem kulit manusia, lepas tu sistem pernafasan, sistem reproduktif manusia. Sebab bila you tahu the system of the human, okay, daripada situ you boleh advise them what kind of sicknesses, okay, yang boleh membantu with the essential oil tu. Okay. So bila orang kata like macam okay, aromaterapi ni bila pergi spa ada urutan. Okay, yes, urutan is part of orang kata apa, cara kaedah application sebenarnya. Urutan lah, massage, okay, menggunakan minyak pati tu sebenarnya. Itu hanya kaedah saja. Ya, betul. Tapi sebenarnya aromaterapi ni is beyond than that. Lebih besar, skop yang sangat besar. Betul. Which is kalau negara-negara barat kan, dia dah gunakan minyak pati ni secara meluas. Which is kat Malaysia ni memang still belum green, lagi, okay, belum lagi. Walaupun after 14 years still green Still green, tapi sebenarnya dia dah ada demand lah. Dah ada demand lah di situ. Awareness semakin besar. Ya, betul. Tapi kita sebagai macam saya lah, mungkin pada saya kita kena banyak lagi educate orang kita kan. Maknanya sebenarnya kaedah essential oil ni sebenarnya kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita in order untuk, saya selalu like macam mencegah lebih baik daripada merawat. Okay, contohnya lah pada saya like macam kalau kata you gastric, okay, kenapa macam orang dahulu, macam kita punya nenek moyang kita kan, dia gunakan macam halia untuk masalah yang perut bloated kan, angin, all those. Okay, so mungkin kita boleh ambil semua minyak-minyak pati ni, okay, untuk nak bantu kita. Tak perlulah yes, ada macam very mild punya ni, you boleh gunakan kaedah essential oil, okay. Tapi pada saya, kalau you ada like macam very severe, okay, of course better go to the hospital lah. Okay, kita tak boleh like macam cakap janji dengan dia orang bulan dan bintang minyak pati kita ni boleh
boleh membantu untuk masalah contohnya you ada sakit jantung, patah ke semua tu, all those kind of things lah. Okay, tapi ada certain yang sebenarnya memang membantu. Okay, contohnya kalau katalah ada anak-anak yang ada masalah dengan ADHD, okay. Lepas tu ada masalah dengan panic attack, anxiety, and then tantrum, all those things. Sebenarnya aromaterapi ni memang sangat membantu. Jadi saya tertarik dengan Puan Rita beritahu tadi tentang kita mencegah lebih baik pada merawat. Jadi dan juga bila Puan Rita terangkan tentang essential oil ni, dia tidaklah merawat, cure penyakit, tetapi dia lebih kepada membantu. Mungkin Puan Rita boleh terangkan mekanisme how essential oil ni works pada tubuh badan. Setahu saya dia mungkin bukan bahan ini yang merawat, tapi adakah dia membantu tubuh kita untuk lebih bekerja dengan lebih baik, dapat memberi penyembuhan sendiri, macam mana? Mungkin Puan Rita boleh terangkan. Alright, sebenarnya kan pada saya lah, minyak pati ni saya punya own macam quotes, okay, which is pada saya, if you believe in aromatherapy, it works. If you don't believe in aromatherapy, it still works. Ingatkan not work kan? Alright. Okay, so it's how macam mana you, sama ada you nak percaya benda tu boleh membantu you atau tidak lah. Okay, which is essential oil ni, okay, dia adalah sejenis substance, okay, ataupun pati, ataupun what they call that, cecair, liquid, okay, all those things lah, okay, yang apabila kita, actually minyak pati ni dia daripada tumbuh-tumbuhan, okay, and di extract, okay, dengan beberapa kaedah lah untuk dapatkan minyak pati itu sendiri, okay. Dan minyak pati ni dia sangat halus, okay, molekul-molekul dia sangat halus, which is bila kita apply ataupun kita hidup, sebab in fact cara penggunaan aromaterapi ni dia banyak kaedah, okay, banyak kaedah, which is bila kita hidup ataupun kita sapu, okay, dia akan masuk ke dalam kita punya akan menyerap lah. Kalau kita sapu, dia akan menyerap. Kalau kita hidu, dia akan masuk dalam kita punya rongga hidung, dan seterusnya dia akan spark kita punya limbic system kita. Okay. Di mana limbic system kita, dia akan mengaturkan, okay, minyak-minyak pati ni apa fungsi dia. Okay, and in fact daripada situlah dia akan hantar signal pada sel tubuh badan kita, okay, minyak pati ni dia boleh apa. Okay. Which is dalam masa yang sama, minyak pati yang kita hidu tu, dia ada dia punya chemical constitution dia, okay, which is dengan chemical concentration ni seperti terpin, okay, dia adalah dia punya chemical tumbuh-tumbuhan tu kan, which is dengan chemical concentration tu dia boleh membantu, okay, yang ini kalau bahan kimia ni dia boleh bantu untuk make you happy contohnya, okay. And bila you hidup, okay, dia akan sampai limbic system tu dia akan merangsang, okay, and dalam masa yang sama dia akan simpan dalam kita punya hypothalamus. Okay, di situlah dia akan simpan, okay, minyak ni contohnya macam peppermint adalah untuk masalah sakit kepala. Okay, so next time kalau you hidu, dia akan memory lah. Dia akan trigger the memory tu. Okay, so daripada situ dia berfungsi. Okay, in fact kalau macam aromaterapi ni, kalau pada saya lah, saya akan panggil dia sebagai aromaterapi puretic. Okay, maknanya puretic tu dia adalah satu kaedah rawatan. Jadi biasa kita dengar therapeutic. Bukan, therapeutic tu therapy. Therapeutic is therapy lah. Okay. So kita gunakan sebagai aroma puretic. Okay. So daripada situlah dia akan buat kerja dia lah. Buat kerja dia which is
tanpa kita sedar bila kita hidu setiap hari, kita apply, kita gunakan pelbagai kaedah untuk applykan essential oil tu, dia bekerja secara senyap. Okey. Okay. Sebab kita tu panggil secara natural lah tubuh badan kita bekerja. Ya, betul. Okay. Tapi apa-apa benda pun, one thing, you kena sentiasa, orang kata apa, konsisten lah. Konsisten. You tak boleh like macam okay, hari ni hidu, esok tak hidu, semua kan. So maknanya you kena hidu setiap hari. Okay. And dalam masa yang sama, kekerapan tu penting. Ya, okey, baik. Jadi sebenarnya tak ramai orang tahu adanya certified aromatherapist ni. Jadi Puan Rita pun sebagai certified aromatherapist sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun, kira kata kita punya otai jugalah ni. Otai dalam essential oil, insyaAllah. Dan banyak yang kita nak tahu. Contohlah tentang mungkin banyak bila essential oil kan, bila yang saya tahu dia mungkin ada single oil tu lebih kepada yang solo kan. Dan dia juga ada blend tu dah campur-campur. Adakah kita boleh sesuka hati untuk campur-campur blend ataupun bagaimana, ada formula dia ke ataupun bagaimana? Of course. Kita tak boleh lah macam satu minyak parti ni, in fact kita jangan ingat benda tu natural, dia tidak mendatangkan any harmful to your body. Okay, no. Exactly no. Dan pada saya like macam kalau masa saya belajar dululah, saya punya lecturer kan, dia selalu cakap, remember less is more. Okay, kita jangan ingat like macam kita letak lebih lah, bila letak lebih dia boleh cepat baik. No such thing. Okay. So in fact dia ada formula dia sendiri. Okay, kalau kata kita nak blend, okay, sebab setiap minyak parti ni dia ada note dia sendiri. Okay, NOT lah. Okay, kalau ikutkan macam kalau dunia minyak wangi kan, dia ada note tinggi, note rendah. Sama juga dengan minyak parti juga, which is adakah minta maaf je lah, adakah note tu tahap bau dia yang lebih tinggi ke, lebih kuat ke atau macam ya betul. Ya betul. Sebab apa, kalau macam EO yang note tinggi, dia cepat meruap. Okay, contohnya macam minyak-minyak yang bersifat citrus. Okay, macam lemon, bergamot. Okay, which is bila dia cepat meruap tu, of course bila kita nak blend apa semua tu, dia ada dia punya formula. Okay, bila you blend lah, contohnya bila you blend, okay, kalau you masukkan yang NOT tinggi ke dalam NOT rendah, maksudnya of course you kena dividekan minyak-minyak parti tu. Okay, based on the chemical constitution tadi tu lah. Okay, yang ini dia note tinggi. Okay, yang ini note rendah. Okay, yang ni note sederhana lah. Okay, which is dia lain tau, right? Sebab apa, kalau kata you masukkan dalam contohnya minyak carrier oil, you nak dilutekan dia dulu. Kalau you campurkan minyak yang bernote rendah, lepas tu you campur dengan note tinggi, selepas tu bau dia takkan sama. Kalau you masukkan note tinggi, lepas tu follow with the note sederhana ataupun note rendah, dia lain. Okay. So that's why in fact minyak-minyak parti ni, dia setiap minyak parti tu pun you tak boleh campur-campur. Okay, I nak campurlah lavender dengan lemon contohnya. Sebab ada minyak parti dia tak boleh bersinergi each other. Macam tu pula. Okay. So lavender dengan lemon memang tak boleh. Contoh lah. Contoh. Mungkin Kak Rita boleh bagi tahu ada 1-2 oils yang memang dia tak boleh sinergi ke? Okay, dia macam ni, senang. Sebab apa? Kalau minyak yang floral, it's best you campur dengan floral je. Okay. Mungkin lebih kepada sifat dia. Lebih pada sifat dia. Sebab apa? Kadang-kadang you must remember. Sebab contohnya kalau katalah kita nak tidur, kita nak blend ni, nak blend minyak. Kita nak tidur, of course kita nak minyak yang bersifat sedatif, yang boleh buat kita rasa mengantuk. Tapi dalam masa yang sama, you campur minyak peppermint ataupun minyak lemon, okay, yang makes you awake. Okay. So dia berlawanan. So that's why setiap blend tu you kena tahu apa
tujuan you nak blend tu. Okay. Kalau katalah untuk memory, okay, of course dia ada minyak-minyak yang boleh tingkatkan you punya memory untuk make you feel awake. Okay. So kalau you campur dengan minyak yang buat you sleepy, tak jadilah. Dia confuse nak fokus ke nak tidur. Betul. Okay, baik. Okay. So that's the thing. Jadi sinergi dia kurang lah. Betul. Tapi sebenarnya minyak yang single ni pun kalau you nak guna pelbagai sicknesses pun, okay, pun banyak sebenarnya. Tapi kadang-kadang cuma kalau kata okay, mungkin yang ni lavender, okay, yang ini mungkin rose. Okay, rose dia ada fungsi dia sendiri. Lavender of course ada fungsi dia juga. Okay, tapi kadang-kadang ada orang dia suka blend, which is bila you blend tu bau dia lebih best lah. It depends. Okay, so that's why kalau Rai tanya saya, okay, kalau single oil dengan blended oil, okay, which one is good? Pada saya dua-dua pun okay lah. Tapi cuma pada saya, you kena tahu bila nak blend tu, you janganlah macam tak apalah kita Google. Kita Google, daripada situ kita boleh ni kan. Aduh, habis tu nak kat mana nak cari info ni saya Google. Kena belajar lagi ni. Okay, sebab dia macam ni, bila you nak blend tu, dia of course dia ada macam saya sebutkan tadi lah, dia ada NOT dia, okay, and of course dia ada dia punya formula dia, which is okay, ratio, dia panggil as a ratio lah, okay. Yang note tinggi tak boleh lebih pada note rendah tak boleh ni. So that's why benda ni semua you kena belajar lah, you kena ada satu ilmu, okay. Jangan main orang kata suka-suka nak blend macam tu je lah. Sebab benda ni semua you kena ada ilmu. Okay. Contohlah Kak Rita kan, apa jadi kalau kita ada individu yang nak try blend ni kan, mungkin ada kesan ke pada dia? Dia kalau ikutkan kesan, apa-apa benda pun kalau you over, of course dia akan memberi kemudaratan usul lah. Okay. Pada saya, you kena what do you call that, apa-apa benda pun lah, dia mesti ada safety and precaution dia. Okay. Seperti contohnya macam ada minyak pati yang dia bersifat dia orang panggil emenogugu tau. Which apa is, dia Kak Rita? emenogugu tu means that dia boleh cetuskan untuk keluarkan darah yang banyak. Okay, so means that ada minyak pati dilarang sama sekali untuk orang yang baru trimester pregnancy. Okay. Antara contohnya macam minyak seperti clary sage, geranium. Okay. In fact, you kena betul-betul tahu, okay, minyak pati dia macam ubat. Kalau katalah you dapat ubat daripada doktor, takkan you terus makan kan? Macam saya pun, kalau saya dapat ubat daripada doktor, okay, saya akan kaji, okay, ubat ni fungsi dia untuk apa, berapa kali makan, okay, apa dia punya side effect dia, contohnya. Sama juga dengan minyak pati. Okay, you janganlah macam, okay, ini clary sage contohnya, sebab clary sage ni kalau dia digunakan dengan secara meluas oleh midwife di overseas, di negara barat, untuk memudahkan bersalin. Okay. So kalau you gunakan clary sage ni tanpa ada ilmu, okay, tiba-tiba you pakai waktu first trimester tiba-tiba you ada pendarahan. Okay, which is itu pada saya yang saya sebutkan tadi, you kena ada ilmu. Okay. Tapi pada saya lah, sekarang ni di Malaysia masih lagi belum terlalu meluas untuk nak macam yang orang-orang kita mungkin tahu lavender, peppermint kan. Dan sebenarnya Kak Rita, bila Kak Rita tekankan tentang ilmu tu, itu yang saya suka kerana bila kita dapati sekarang ni menjual essential oil, kita nak dapatkan essential oil sangat mudah. Betul. Kita boleh di Shopee, search sahaja. Kan pelbagai banyak bisnes yang dah buat menjual essential oil. Bila oil tu barangnya, produknya lebih cepat dapat kat kita, ilmunya tu belum sampai lagi. Betul. Itu yang
lagi-lagi beli mahal kan. Oh ni mahal kan. Hmm. Wah, rasa macam excited nak guna kan. So end up bila tak dapat result yang betul-betul mahukan kan. Mungkin tak berhasil lah. Betul. Jadi ilmu tu penting, kena buat kelas lagi ni Kak Rita. Boleh. Kena buat kelas Okay, so Kak Rita nak tanya juga because kat luar sana, kat pasaran sana terlampau banyak essential oil. Ada yang kita tengok Kak Rita harga dia ada yang RM25, ada yang dia panggil ada yang mahal dan mungkin dia punya label pun kita tak faham sangat. Kadang-kadang dekat Shopee tu dia tulis essential oil, bila kita dapat dia tulis fragrance oil. So mungkin Kak Rita boleh explain sikit apa beza yang mahal, yang murah ataupun fragrance oil, essential oil, tak tahu yang tiruan ke kan. Mungkin boleh share. Okay. Dia kan sebenarnya kalau kita nak tahu sama ada minyak tu adalah minyak yang pure essential oil. Okay, first kita tengoklah sama ada dia dalam botol yang gelap, amber. Okay. Kalau botol biru boleh? As long as dia amber. Alright. As long as dia amber, botol amber, which is botol yang gelap. Sebab apa? Minyak pati ni dia mempunyai poten yang halus, okay, which is dia senang meruap. Senang meruap. So kalau katalah you mungkin nak beli secara online ke, ataupun mungkin kita pergi ke shopping mall, okay. Sekarang ni dah bersepah. Itu rules yang pertama lah. Rules yang botol pertama, dia yang kena botol, gelap. okay. And then bila you ni, of course you kena baca label. Baca label and make sure dia tulis kat situ 100% pure. Bila 100% pure tu, and of course dia memang pure lah. Okay. Dia boleh ke Kak Rita dekat label tulis 100% tapi tak 100%? Possible ke? Kalau dia dijual tak, dia mesti akan tulis lah. Tapi sebenarnya apa ni, selain daripada yang kita ni lah, yang ketiga of course harga lah, dalam segi harga. Tapi kalau macam dia dah letak dalam botol yang gelap, lepas tu kita tengok apa ni, dia punya label tu 100% pure, tapi harga dia katalah RM30, pun tak masuk akal. Tak masuk akal? Tak masuk akal juga. Okay. Sebab apa? We must remember essential oil ni memang mahal. Okay. Contohnya macam rose kan, minyak pati rose tu you nak dapat setengah liter, you perlukan lebih kurang dalam beratus-ratus kilo kelopak bunga. Okay. And kalau katalah kita pergi somewhere, lepas tu kita nampak minyak pati rose tu baru je dalam katalah RM30, RM40, mungkin dia pure tapi mungkin dia dah diluted. Telah dicampurkan dengan bersama dengan minyak pelarut lah, minyak carrier lah. Minyak carrier, okay. So that's why you perlu ada that kind of pemahaman ilmu lah. Okay. Dan pada saya kadang-kadang ada juga yang ajukan soalan pada saya, apa ni, Puan, kenapa dia punya bau lavender ni dengan you punya lavender contohnya lain. Okay. So benda tu kalau both mungkin original, 100% pure, it's just that negeri, the origin country tu mainkan peranan juga. Sebab of course minyak pati ni, maknanya tumbuh-tumbuhan ni dia kena relate pada climate of the negeri tu, tanah lah semua tu kan, yang mempengaruhi bau tu juga. Okay, jadi Kak Rita contohlah saya sendiri saya ada experience lah beli beberapa jenis botol peppermint daripada beberapa company. Ada yang mahal, ada yang murah. Okay, my experience lah untuk kita beli satu botol peppermint tu mungkin dalam harga dalam RM45. Botolnya besar. Like maybe 20 ml, RM45. Okay. Dan dia tulislah pure botolnya amber kan. Jadi bila saya bau tu, first kali saya inhale tu, dia terus macam tangkap and saya terus terbatuk. Dia punya bau sangat tajam. So compare kepada oils yang mungkin yang lebih pricey sikit, yang botol kecil 5 ml tu kita dapat dalam maybe 70 to 80. Bila kita bau tu, dia bau yang boleh, dia just nice lah, kita boleh hirup bau beberapa kali. Yang tu macam mana? Yang bau yang tajam sampai terbatuk macam tu. Dia okay. Good question juga tu. Dia macam ni, Rai. Sebab apa?
in fact minyak pati tu sendiri pun dia ada dia punya grade dia. Okay. Dia punya grade dia. Tapi itulah, of course, apa-apa minyak pati pun kalau kita beli make sure mesti ada COA ataupun MSDS punya certificate. Okay, nak kena check. Nak kena check. Okay. Boleh kalau- ulang balik kat apa benda tadi? Iaitu dia macam MSDS tu stand for Material Data Sheet lah. Okay. Material Safety Data Sheet. Okay. Okay. Of course as a certified macam saya lah, of course walaupun of course kalau you pergi ke mall, you nak beli, takkan kita nak minta MSDS. Betul. Kan. So that's why you kena kalau beli itulah beli pada trusted company. Okay, which is you tahu, kita tahu background dia. Okay, sebab benda ni dia mainkan peranan tau. Sebab apa, MSDS, COA semua ni, okay, daripada situlah in fact macam kami lah, okay, apa-apa macam minyak pati, kalau kata kita nak hantar ke contohnya ke KM sebab apa, of course kita nak dapatkan certification daripada KKM, NOT, MAL semua tu, kita kena masukkan sekali MSDS tadi tu. Okay, so daripada situ baru kita tahu, okay, minyak pati ni adalah pure. Sebab apa, contohnya ada peppermint. Okay, peppermint dia of course dalam bahasa botanical dia is Mentha peperita. Tapi kalau ikutkan ada setengah supplier, peppermint tu dia ada masukkan menthol. I see. Okay, menthol, which is menthol pun actually is not good pada kesihatan manusia, sebab dia adalah synthetic fragrance. Okay. Yang menthol tu yang buatkan rasa berangin. Yang tu mungkin lebih banyak didapati dalam minyak urut, betul? Betul. Right. So kalau orang kata okay, kadang kita bau macam menangkap kan, so maybe dia banyak menthol kat situ, tapi dia tak banyak, dia kurang daripada yang Mentha peperita tadi tu. Adakah dari sudut label tu, adakah mereka memang menggunakan pure peppermint, dalam masa yang sama mereka tambah benda lain, adakah daripada label tu possible untuk mereka mention 100% pure essential oil? Sebenarnya benda ni depends on the supplier itself lah. Okay. Tapi pada saya kalau macam Rai banyak menggunakan minyak pati, okay, mungkin you boleh minta daripada you punya supplier lah. Ada tak COA ataupun MSDS? Sebab benda ni sangat penting. Dia bukan setakat untuk kita tak nak dia memberi kemudaratan pada diri kita, okay? Tapi dalam masa yang sama, kita nakkan benda tu bagikan therapeutic benefits to you. Therapeutic tadi. So it's no point kalau katalah you guna minyak pati tu without giving any benefit pada kesihatan. So that's why COA dengan MSDS tu untuk menunjukkan ketulinan minyak tu sendiri. So daripada situ dia akan works well with the body, and at the same time dia boleh, itu yang saya kata tu membantu, not to say merawat lah, bantu you lah, bantu tubuh sebenarnya. Bantu tubuh. Okay. Mungkin Kak Rita, kat sini kita ada essential oil, mungkin Kak Rita boleh kongsikan pada saya cara how to apply. Sebenarnya tadi saya dengar Kak Rita berkata tentang essential oil ni banyak cara, kaedah aplikasi. Mungkin Kak Rita boleh ajarkan saya, ini adalah minyak pati yang 100% pure essential oil. Okay, anda katalah saya nak pakai minyak ni, apa yang perlu, cara yang terbaik untuk saya guna? Okay, dia pun macam ni, right? Sebenarnya kita kena tengok apa tujuan kita. Apa-apa benda pun semua apa tujuan dia. Okay, di mana, okay, contohnya macam peppermint. Okay, peppermint untuk sakit kepala. Of course bila sakit kepala, kita kena sapu dekat kepala kita, belakang leher apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama, minyak pati ni kalau bukan setakat sapu ataupun hidu, tapi dia banyak kaedah untuk nak aplikasi. Okay. Dan bila orang tanya kaedah manakah yang terbaik, pada saya dia ada 2 kaedah. Kalau ikutkan kaedah, memang macam-macam kaedah banyak kita boleh gunalah. Dan bila orang tanya, okay, tempat mana yang kita the best untuk kita sapu, apply. Okay, benda ni sebenarnya is very general. Okay, you boleh sapu
mana saja. Okay. Okay. Kalau katalah you nak sapu dekat cuping telinga, boleh. Okay. Kalau katalah you nak sapu bawah tapak kaki, boleh. Yang popular biasa orang buat kat nadi kan. Nadi. Okay. Tapi kaedah yang paling berkesan pada saya is hiduan dan sapuan. Okay. Di mana hidu pun you tak boleh like macam hidu macam apa sambil ni je kan. Hidu pun dia ada cara dia. Kaedah hiduan juga. Which is bila you titik tu, you rub, lepas tu Okay, Kak kejap lagi kita buat demo sikit boleh. Okay. So tadi Kak Rita tentang cara aplikasi hiduan dan juga sapuan. Okay, sapuan tu adalah adakah pada tempat yang sakit ataupun ada poin-poin yang tertentu atau bagaimana? Okay. So kalau katalah contoh orang tu dia ada masalah pada saya mungkin period dia tak teratur ataupun dia selalu senggugut. Okey. Kaedah yang paling baik lah pada saya, okey, you cari minyak pati yang boleh membantu you untuk, sebab apa, period yang tak teratur atau senggugut semua ni dia relate pada hormon yang tak stabil. Okey. So hormon kita ni dekat mana? Okay. So means that period tu dekat mana? Okay. Mungkin dia ada apa ni, of course dia pada kita punya apa ni, rahim lah dekat sekitar pusat kan. Okay. So mungkin you boleh sapu dekat pusat. Okay, ataupun you sapu dekat kita punya apa ni, bawah perut tu, bawah pusat semua tu lah. Tapi pada saya semua kadang-kadang siapa yang tanya minta for my advice kan, kalau you ada masalah yang berkaitan dengan rahim, period tak teratur, lepas tu apa ni, senggugut, kadang-kadang period berlebih sangat, kadang langsung tak ada period. Okay. Dia banyak all kinds of ni. In fact kalau kita kaji kan hormon yang tak balance ni, dia banyak dia punya orang kata apa, masalah yang berkaitan dengan hormon tak balance. Then kita sapu dekat kita punya pusat. Sebab apa, belakang pusat kita tu dipanggil sebagai pecoti. Dalam tu di belakang tu, belakang pusat kita tu terdapat beribu-ribu saraf yang apa ni, connected pada organ rahim kita. InsyaAllah. Okay. So that's why tengok pada mana yang kita nak fokuskan. Okay, kalau katalah kita mungkin kita ada masalah dengan pernafasan, okay, mungkin kita boleh sapu dekat contoh peppermint, eucalyptus, okay, pada kita punya dada. Okay, so kita kena tengok apa masalah kita, isu yang kita nak rawat lah. Okay, kalau katalah orang tu dia ada gout, kita tak boleh nak urut kan. Of course gout ni mungkin kita boleh apa ni, suruh dia buat rendaman kaki. Boleh juga. Boleh juga. Okay. Titiskan essential oil. Titiskan essential oil. Okay, kita kena tengok pula apa minyak pati yang boleh membantu untuk anti keradangan. Banyak sebenarnya. Cerita sikit Kak Rita. Apa dia tu? Rasanya ramai dah ni yang gaut-gaut ni. Uish, nak tahu ni kan. Okay. So contohnya macam, okay, of course gout ni dia tengah inflame. Okay. You tak boleh pula suruh dia apa ni, buat rendaman kaki dengan air yang suam. Okay, of course mungkin air biasa ataupun air sejuk. Okay. So mungkin titiskan lavender. Okay, which is lavender ni memang saya suka lah. Sebab apa? Lavender ni is very versatile. Okay, and kita panggil dia sebagai all-rounder oil. All-rounder oil tu means that dia boleh gunakan semua boleh. Okay, dia boleh gunakan oleh semua peringkat umur, selamat. Okay, dan dia banyak dia punya therapeutic benefits dekat situ. So mungkin kita boleh bantu ni. Ataupun mungkin dia ada cengkam kaki, kuku kan. So kita boleh titikkan tea tree. Tea tree. Sebab tea tree adalah banyak bagus untuk kulit. Antiseptik yang sangat tinggi. In fact lavender pun antiseptik yang sangat tinggi. So that's why pada saya, kalau Rai tanya saya, okay, bagaimana ataupun bagaimana cara aplikasi benda ni, semua boleh. Tapi of course kita kena fokus pada tempat yang ada masalah. Contoh macam tadi dia ada masalah dengan gout. Okay, kalau katalah perut dia kembung. Okay, kalau perut kembung, of course kita kena sapu dekat perut. Cuma okay, pada saya macam minyak pati ni, walau apa pun, okay, kita kena
gunakan dengan cara berhemah. Okey, kita kena Tak boleh banyak sangat. tak boleh banyak sangat. Okey. Berapa titis yang Kak Rita Yes. selalu suggestkan? Okey, kalau nak save lah, pada saya setitik 2 titik pun dah cukup dah untuk dalam Setitik 2 titik? setitik 2 titik pun dah Setitik cukup 2 dah. titik cukup? Cukup. Okay, kalau untuk dalam satu sudu besar tu kan, okay, mungkin kalau katalah perut kita kembung kan, kita nak gunakan peppermint ataupun eucalyptus, then kita titikkan setitik 2 titik, then kita ambil carry oil, sapu. Okay, of course minyak pati ni delikat, pekat, okay, and takkanlah dengan satu lagi mahal. Betul. Kita tak boleh macam ni pun kadang-kadang ratus kan. So takkanlah you nak ambil satu botol macam ni, ratus lebih, you nak sapu satu badan kan. Oi, pada saya Betul. okay, so of course minyak pati ni since delikat, okay, of course kalau you nak sapu ke kulit pun dia pekat, likat, mungkin susah lah nak sapu, nak apply. So you kena dilutekan dulu. Dilutekan dengan carrot oil, which is kadang-kadang ada yang tanya saya, Farida apa benda carrot oil tu? Okay, carrot oil tu adalah sejenis minyak juga, okay, yang kita boleh dia actually minyak sayuran atau botanical. Contohnya macam olive oil, okay, virgin coconut oil. Jadi yang kita guna untuk masak olive oil pun tak ada masalah. Boleh. Grape seed, all those things. So means that you kena sebelum guna of course kita kena ada patch test. Patch test, okay. Apa tu patch test? Okay, patch test ni which is kadang kita sukalah nak guna minyak tu. Excited, beli mahal. Okay, tapi of course sebelum you guna tu patch test ni means that you titikkan setitik dekat ibu nadi, dekat pergelangan tangan, okay, dan belakang telinga. Okay, yang tu without dilute. Without dilute. Okay, baik. Okay, sebab apa minyak pati ni dia kadang-kadang ada jenis minyak pati yang boleh merengsa kulit. Pada those especially yang ada masalah sensitif, kulit yang sensitif. Okay. So saya Kak Rita cerita, sambil tu saya cuba buat patch test untuk kulit saya. Lepas tu, okay, you cuba tengok dalam masa 24 jam. Okay. Kalau dalam masa 24 jam tu tak ada any reaction, maksudnya tak ada melepuh, tak ada gatal-gatal. Boleh jadi melepuh juga? Boleh. Okay. So that's why dia depends pada individu. Okay. Ada orang macam kulit sensitif. Kulit sensitif kan, and then especially pada kanak-kanak. Kanak-kanak you tak boleh sapu direct sebenarnya. Peppermint sapu direct. No. Okay. So means that you kena dilute dulu. Dilute, okay, then of course you sapu lah. And of course ada minyak pati pun, contohnya macam peppermint, you tak boleh ni kepada baby. Okay, baby minyak pati yang sangat sesuai untuk baby macam chamomile. Chamomile ni dia very versatile pada baby. Tapi pada manusia, pada dewasa dia kurang ni. Macam tu. Ya, betul. Masya-Allah, chamomile memang untuk baby. Yes. Lepas tu, so that's why bila selepas 24 jam tu you tengok kalau tak ada any of reaction pada kulit kita, okay, kita tak ada rasa gatal, tak ada merah, tak ada macam melepuh, means that minyak tu safe untuk diri kita lah, untuk kulit kita. Jadi dia memang perlukan 24 jam. 24 jam. Tapi kadang-kadang ada orang yang macam dalam setengah hari pun dia dah rasa ni kan. Dia boleh jadi melepuh, itchy ke macam betul. tu lah. Tapi pada saya lah, sepanjang saya dah 14 tahun ni, belum ada lagi yang ada masalah tu. Tapi this one is for the safety only lah. So it's best untuk you buat patch test tu dulu. Melainkan untuk minyak-minyak yang kita tahu memang macam citrus ke, yang memang menghakis, betul? Betul. Yang tu yang lebih kita perlu fokuskan lah. Farida, mungkin Farida boleh kongsikan pada saya cara kaedah yang betul untuk kita inhale. Okay? Kita nak apply. Okay, ni mungkin Farida bantu saya lah. Okay, ni minyak pati. Okay, dia kaedah
macam saya sebut tadi, kaedah yang paling kesan adalah hiduan. Tapi hiduan bukan setakat untuk you nak hidu. Dia kena deep breathing. Deep breathing. Deep breathing. Okay. In fact, deep breathing tu sendiri pun dia banyak dia punya benefits dia. So bila kita inhale pula dengan deep breathing tadi, kita inhale pula dengan minyak pati, which is benda tu akan bagi really good impact lah pada kesihatan you lah. Okay. So macam mana caranya? Okay, macam ni, just titik pun will do. Okay, ni sunnah Rasulullah Okay. Okay. Alright. 3 titis. 3 titis. Okay. 3. Okay. So of course masa you rub lah tangan you macam ni, okay, arah lawan jam. Alright, then kita niatkan lah, ya Allah Tuanku, dengan minyak ni jadikan dia sebagai wasilah untuk apa masalah. Okay. And then lepas tu hidu dan dalamnya. Okay, hidu kena okay, sedap ya. Okay. Tahan sekejap dan lepaskan. Tahan sekejap, okay, lepaskan. Okay. Dan lepas tu mungkin kita boleh rub lah dekat belakang untuk kita, belakang telinga kita. Okay, di mana macam belakang telinga kita ni kan consider tempat yang sensitif kan, which is bila kita sapu apa-apa minyak wangi ke, dia cepat meluap. Jadi saya kira ini adalah blend yang untuk dekat sini woman support, lebih kepada hormon dan juga isu emosi. Betul. Jadi walaupun untuk isu hormon dan emosi, jadi kaedah penggunaan dia, cara kita nak apply adalah dengan hidu betul. Jadi baik. So kalau katalah kita kadang kita nak keluar rumah kan, kita boleh je macam setitik then kita hidu. Sebab apa, macam ada je minyak-minyak pati, contoh macam minyak pati dalam Seven Wonders ni, okay, dia adalah minyak pati yang phytoestrogen ataupun phytohormone, okay, which is ada juga minyak macam contohnya Clarisage. Clarisage ni dia adalah minyak, dia orang panggil minyak gembira. Minyak gembira. Okay. Which is dia akan spark joy dalam Clarisage. So kalau katalah anak kita tengah tantrum ke kan, kita just mungkin kita titikkan dekat tangan dia ke, ataupun belakang hidung dia, belakang leher dia, tengkuk dia, ataupun kita sapu dekat belakang, tulang belakang tu. Okay, because that is consider the best part lah, kalau especially anak kita yang tengah tantrum kan, sapu kat situ. Of course kita niat lah sebagai seorang ibu kan, kita niat, ya Allah Tuanku, redakan kemarahan anak aku ke whatsoever lah. Okay. And minyak-minyak pati ni sebenarnya setiap tu dia ada dia punya fungsi dia lah. Okay, so means that kalau katalah siapa yang ada depression, okay, yang ada masalah kesedihan, okay, depression dengan kesedihan ni lain tau. Okay. Kesedihan ni mungkin dia sorrow kan, sorrow means that minyak-minyak pati dalam ni, okay, dia akan sparkkan dia joy. Means that mungkin ada orang lepas berpisah ataupun ada kematian, dia sedih. Okay, so minyak-minyak dalam ni dia boleh membantu untuk spark bagi feel of macam melegakan lah. Okay, tak adalah terlalu sedih. Dan kita tadi Puan Rita explain, saya ingat bila kita inhale, dia merangsang kita punya limbik kan. Ya, betul. Yang tu yang merembeskan pelbagai jenis hormon lain lah. Betul. Okay, jadi Puan Rita, contohlah anda kata ada kawan-kawan kita di luar sana yang nak mulakan dengan essential oil. Macam seronok lah kan, macam mungkin nak cuba apa essential oil yang dicadangkan untuk dia bermula. Mungkin macam ada starter pack, macam 1-2 oils yang dia nak bermula, banyak kan? Mungkin Puan Rita boleh kongsikan. Okay, for the new beginner, okay, I would suggest minyak lavender, okay, peppermint dengan lemon. Okay.
3 ni pun dah cukup. Minyak asas lah ni. Minyak asas ni. Yang kena ada kat rumah. Yang ada kat rumah. baik. Okay. Dia consider like macam your first aid kit. Okay. Tapi dalam bentuk essential oil. Okay. Which means macam contohnya lavender ni, macam saya sebutkan sebelum ni, dia adalah jenis minyak yang versatile. Versatile dan all-rounder punya minyak. Okay. Macam mana saya kata yang minyak ni dia all-rounder? Means that dia boleh bantu untuk cater semua masalah jenis yang emosi, mental, physical, okay, spiritual. In fact, masa saya belajar dulu, saya punya lecturer kan, dia kata kalau di overseas lah, negara barat, dia orang gunakan lavender ni untuk ada masalah with the black magic. Okay. Negara black barat magic. Negara barat lah. Okay. Macam tu. Okay. And in fact, dia digunakan secara meluas, okay, sebab you just name it. Kalau siapa yang ada masalah kulit, apa? Lavender. Okay, which means masalah kulit tu pun ada pelbagai masalah kulit. Okay, mungkin psoriasis, eczema, okay, and then gatal-gatal, itchiness, mungkin kena serangga, gigit serangga. Okay. Luka, anak-anak jatuh, lebam. In fact, jeragat. Okay. Tapi of course, kalau katalah you nak sapu dekat muka, dia ada pula dia punya dilution formula dia, percentage dia. Okay. Which means kalau untuk muka ni mungkin you kena guna dalam 1%. 1% tu means that kalau 10 ml 1 titik. Okay. So you boleh guna kat muka lah. Okay. Tapi macam lavender ni, you jangan, contohnya kalau siapa yang ada masalah dengan jeragat, all those, mungkin kalau siapa yang ada masalah jerawat, okay, you don't expect benda natural ni, dia ambil masa. Dia ambil masa. You don't expect macam produk-produk yang chemical tu kan, kalau you pakai dia terus jadi putih ke kan, atau jeragat you hilang ke, no. Kerana essential oil ni dia bantu tubuh untuk rawat heal sendiri, betul? Betul. Okay. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang kita tak realise tau, bila kita gunakan minyak tu sebenarnya untuk masalah A, tapi dalam masa yang sama masalah B, C, D pun selesai. Okay. So sebab tu yang saya mentionkan tadi, macam contohnya macam lavender kan, mungkin bila kita hidu, okay, mungkin kita ada masalah, contohnya masalah pernafasan, okay, ataupun kita hidu tu sebab kita ada masalah susah nak tidur, okay. Tapi dalam masa yang sama, bila kita hidu tu sebenarnya kita ingatkan, of course dia ada bersifat sedatif. Dia boleh buat you feel calming dan dia boleh buat you leads untuk you rasa okay, mengantuk nak tidur sebab you dah rasa tenang kan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak sedar sebenarnya lavender ni dia banyak lagi fungsi dia yang lain. Dia merawat yang dia bantu untuk pulihkan yang bahagian lain. Okay. So that's the thing. Okay, macam lavender ni saya suggestkan, at least kalau kata boleh tak saya nak lavender saja, saya tak nak lagi 2 minyak ni contohnya. Tapi pada saya is best kalau 3 minyak ni lah. Tapi contohnya kalau boleh tak saya nak lavender ni je, boleh, why not? Sebab macam lavender ni, kalau katalah siapa yang ada masalah dengan perut selalu bloated, okay, mungkin kita suggestkan dia peppermint. Okay. Tapi dalam masa yang sama, lavender ni pun dia boleh bantu siapa yang ada masalah perut bloated tadi. Okay. And at least lah pada saya sekurang-kurangnya ada satu lavender di setiap rumah. First aid lah. Okay. Sebab kalau kata anak luka lah, anak gatal lah, kulit gatal kan, lepas tu tantrum ataupun dia susah nak tidur, lepas tu rambut gugur, you just name it. Lavender. Semua lavender. Semua lavender. Okay. So next kat kita peppermint. Mungkin kita share basic kegunaan dia. Okay. Macam peppermint. Okay. Dia sebenarnya kita selalu like macam siapa photos yang ada sakit kepala, sakit kepala, and then susah nak bernafas, mungkin dia semput, and then dalam masa yang sama dia batuk, sinus, kita boleh suggest dia untuk guna peppermint yang ada related dengan respiratory system lah. Ya, betul. Okay. Tapi
dalam masa yang sama, peppermint ni dia adalah diorang panggil apa penawar sakit apa untuk yang tahan sakit ni, penahan sakit. Okey. Penahan sakit Untuk tahan sakit lah. untuk tahan sakit. Okey, lupa dah. So peppermint is the best. Okey. Yang natural lah. Untuk tahan sakit. Okay, painkiller, astaghfirullahalazim. Okay, the best natural painkiller. the best natural painkiller is peppermint. Okey. Okay, so dalam masa yang sama, peppermint ni kalau katalah mungkin siapa yang ada masalah mungkin kaki dia lebam ke ataupun lenguh ke ataupun yang something to do with muscle spasm, all those, kita pun boleh gunakan peppermint jugalah. Okey, okay, yang sebelah dia adalah lemon. Adalah lemon. Okey. Lemon ni Kenapa lemon perlu ada di rumah? Kenapa dia sebenarnya lemon ni dia widely used juga. Okey. For those especially lah kalau katalah anak demam. Okey, anak demam kita boleh gunakan lemon ni. Okey, kita titikkan dekat dalam mangkuk. Lepas tu kita boleh buat as letak air, tuaman. Tuaman. Okey. Dalam masa yang sama, lemon ni pun is good juga untuk kita punya respiratory and kita punya pencernaan, sistem pencernaan kita. Uplifting mood pun dia juga kan? Ya, betul. Bangun pagi-pagi hidu lemon. Hidu lemon dengan peppermint. Okey. Okey, soalan terakhir Puan Rita. Okay, Puan Rita, adakah body wash gel ni dalamnya kandungannya ada essential oil? Ya. Okay, jadi apa lagi yang essential oil ni kita boleh buat DIY apa lagi untuk kegunaan harian? Okay, sebenarnya banyak. Okay, banyak. In fact, especially lah kalau kata kita dekat rumah kan, contohnya kita nak basuh baju. Okay, basuh baju kita boleh titikkan tea tree. Okay, dalam kita punya washing machine tu, lemon untuk mewangikan lah. Untuk mewangikan. In fact, bila kita nak mop rumah, okay, dengan air saja kita mixkan dengan lemon, okay, dia akan jadi minyak yang antiseptik, antibakterial. Okay, so kita spray untuk bersih. Dia juga adalah ejen pembersih yang baik, lemon ni. Okay. Which means mungkin you ada spray kat rumah, okay, then letak lemon sikit dengan air, okay, then you just spray, then lap. Contohnya. Okay. Dalam masa yang sama, okay, contohnya kalau katalah kita ada masalah kutu, kadang anak-anak kita pun ada yang okay, kita boleh letakkan lavender dekat dalam shampoo dia, okay, and ataupun lemon. Sebab benda ni kita tak boleh letak pula macam contohnya peppermint sebab nanti kan pijau pula. Okay, so besides that, okay, mungkin kita ada lotion. Okay, rasanya ada je yang jual yang lotion yang kosong. So kita boleh mixkan lavender. Macam saya sebutkan tadi, lavender ni dia banyak fungsi dia. Okay, so kita boleh DIY sendiri dekat rumah. Dia depends lah contohnya macam minyak. Okay, kita boleh buat minyak muka. Okay, minyak muka of course. Untuk minyak yang kita nak sapu kat muka kita ni, okay, kita kena kaji dulu. Especially macam minyak yang carrier oil. Carrier oil minyak yang sesuai untuk muka. Mungkin kita boleh gunakan argan. Okay, kita beli argan oil, and then kita pun tahu argan tu banyak dia punya fungsi, and juga olive oil sendiri. Okay, so you boleh gunakan lavender tu tadi, okay, titikkan mungkin cuma kena tahu, okay, untuk yang kita nak sapu kat muka, kita cuma gunakan 1%. Which means kalau 10 ml kita gunakan stick. Tapi kalau kita nak gunakan sebagai minyak urut, okay, then kita boleh gunakan 3 to 5%. Which means kalau katalah 10 ml tu mungkin kita boleh letak 3 atau 5 titik untuk bahagian badan lah. Jadi sukatannya berbeza. Dan of course untuk kanak-kanak, bayi dan juga orang dewasa juga berbeza. Betul.
orang yang hamil, bayi ataupun orang tua, okey, warga tua, warga emas lah, dia punya dilution dia adalah sama. Tapi kalau dewasa, dia punya formula dia tak sama dengan yang baby, untuk baby, untuk yang orang hamil semua tadilah. Okay, thank you so much Farita. Banyak dah soalan yang kita dapat hari ni. Alhamdulillah. Thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam series Ashura Talk yang selepas ini. Terima kasih. Thank you so much Kak Terima Ika. kasih. Terima kasih Ra.